Assalamualaikum semua pendengar Abang Isi. Okey, hari ni Abang Isi akan buat video tanpa nampak muka Abang Isi. So, kali ni Abang Isi akan sempena mod PRU19 ini, Abang Isi akan terangkan sedikit mengenai undi 18. Apa tu undi 18? Nak tahu? Okey. Apa yang orang muda perlu tahu mengenai undi 18? Jom sama-sama kita bongkar 25 soalan yang akan dijawab oleh Abang Ise. Okey, let's go. Apakah yang dimaksudkan dengan pelaksanaan umur kelayakan pengundi 18 tahun? Jawapannya adalah ini bermaksud semua warga negara Malaysia yang telah mencapai umur 18 dan ke atas adalah layak untuk didaftarkan sebagai pemilih oleh SPR apabila dikuatkuasakan. Soalan kedua, apakah yang dimaksudkan dengan pendaftaran pemilih secara automatik PPSA? Jawapannya, warga negara Malaysia yang layak serta mempunyai maklumat lengkap berdasarkan rekod di Jabatan Pendaftaran Negara akan didaftarkan sebagai pemilih tanpa perlu pergi memohon kepada SPR. Dua soalan telah dijawab. Jangan lambat terus mengundi. Undilah puan dan tuan. Baiklah, kita teruskan ke soalan ketiga. Apakah pengundi 18 tahun akan dilaksanakan secara bersekali dengan PPSA? Jawapannya adalah ya. Pengundi 18 tahun akan dilaksanakan secara bersekali dengan PPSA. Soalan keempat, bilakah pengundi 18 tahun dan PPSA akan dikuatkuasakan? Pelaksanaan kedua-duanya adalah dikuatkuasakan pada 15 Disember 2021. Okey, dua lagi dah dijawab. Pilihan raya yang pertama. Jom kedua soalan lagi. Soalan kelima, bilakah pengundi 18 tahun ini layak untuk mengundi setelah didaftarkan secara automatik? Jawapannya, selepas SPR memperaku dan mewartakan daftar pemilih tambahan. Soalan ke-6, apabila warga Malaysia mencapai umur 18 tahun, bilakah semakan maklumat pengundian boleh dilaksanakan? Jawapannya, maklumat pengundian boleh disemak selepas 16 hari bulan berikutnya. Okey, 6 soalan telah dijawab. Pergilah, undilah bersama-sama. Okey, jom ke soalan seterusnya. Dua lagi soalan. Soalan ketujuh, berapakah tempoh bagi seorang warga negara Malaysia yang telah mencapai umur 18 tahun akan didaftarkan sebagai pemilih secara automatik oleh SPR? Jawapannya, proses pendaftaran pemilih secara automatik ini akan mengambil masa sehingga sebulan setengah dari hari individu berkenaan mencapai umur 18 tahun. Soalan ke-8, apakah syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih secara automatik? Terdapat 4 syarat, iaitu A. Warga negara Malaysia, B. Berumur 18 tahun ke atas, C. Menetap di alamat seperti di kad pengenalan, dan D. Tidak hilang kelayakan sebagai pemilih mengikut undang-undang. Okey, 2 soalan telah dijawab menjadikan 8 soalan telah terjawab. Baiklah, soalan ke-9, berapakah jumlah warga negara Malaysia yang dijangkakan terlibat apabila pengundi 18 tahun dan PPSA ini dikuatkuasakan? Jawapannya, dianggarkan seramai 5.8 juta orang pemilih baharu akan didaftarkan. Soalan ke-10, berapakah jumlah warga negara berumur 18 hingga 20 tahun yang terlibat dengan PPSA apabila dikuatkuasakan? Jawapannya, dianggarkan seramai 1.2 juta orang pemilih baru akan terlibat. Ya,
10 soalan telah terjawab. Bila memakai kertas kuning, harus kita berhati-hati. Kita terus ke soalan 11. Bilakah pemilih baru yang didaftarkan secara automatik boleh menyemak maklumat pengundian? Pemilih baru yang layak boleh menyemak maklumat pengundian selepas 16 Januari 2022. Soalan ke-12. Di manakah pemilih baru yang didaftarkan secara automatik boleh menyemak maklumat pengundian? Pemilih baru boleh menyemak maklumat pengundian di A. Portal semakan daftar pemilih, iaitu di https://pengundi.spr.government.my. B. Aplikasi My SPR atau semak di hotline SPR di talian 0388927018. Okey, 2 dah dijawab lagi, menjadikan 12 soalan telah terjawab. Jangan kata tiada masa atau politik. Okey, jom kita ke 2 soalan lagi. Soalan 13. Bagaimanakah sekiranya alamat yang telah didaftarkan sebagai pemilih secara automatik ini berbeza dengan alamat tempat tinggal sekarang? Pemilih boleh membuat pengemaskinian alamat tersebut dengan pihak JPN. Seterusnya, pemilih hendaklah memohon pertukaran bahagian pilihan raya dengan SPR di mana-mana pejabat pilihan raya negeri yang berkenaan, pejabat pos atau melalui My SPR. Daftar di https://mysprdaftar.spr.gov.my. Soalan ke-14. Adakah individu yang memiliki kad pengenalan palsu akan didaftarkan? Sepatutnya tidak dan memang tidak. SPR hanya akan mendaftarkan warga negara Malaysia yang telah disahkan taraf kewarganegaraannya oleh JPN sebagai pemilih secara automatik. Ke arah jaya. Baiklah, ke soalan ke-15. Adakah warga negara yang mempunyai alamat umum atau tidak lengkap di JPN akan turut didaftarkan oleh SPR? Jawapannya tidak. SPR tidak menentukan bahagian pilihan raya yang tepat bagi warga negara tersebut. Soalan 16. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya nama seseorang warga negara yang layak tiada semasa semakan maklumat pengundian dibuat selepas 16 Januari 2022? Individu berkenaan boleh membuat tuntutan kepada SPR dengan mengisi borang C dan mengemukakan borang tersebut di pejabat pilihan raya negeri yang berkenaan pada hari bekerja mulai 8 pagi hingga 5 petang atau secara dalam talian di portal SPR. Okey, 16 soalan telah terjawab. Baiklah, kita teruskan lagi 2 soalan lagi. Soalan 17. Apakah yang perlu pemilih baru lakukan sekiranya terdapat kesilapan butiran peribadi atau kesilapan penetapan kawasan pendaftaran bahagian pilihan raya semasa semakan maklumat pengundian? Jawapannya, individu berkenaan boleh membuat tuntutan kepada SPR dengan mengisi borang C dan mengemukakan borang tersebut di pejabat pilihan raya negeri yang berkenaan pada hari bekerja mulai jam 8 pagi hingga 5 petang atau secara dalam talian di portal SPR. Soalan ke-18. Adakah sebarang bayaran atau fee dikenakan kepada tuntutan yang dibuat? Jawapannya, tiada. Okey, 2 dah terjawab menjadikan 18 soalan semua yang telah dijawab. Raya yang pertama, pergilah. Kita teruskan lagi 2 soalan. Soalan 19. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat bantahan terhadap mana-mana pemilih yang memohon pertukaran bahagian pilihan raya? Jawapannya, pemilih yang telah berdaftar dalam sesuatu bahagian pilihan raya boleh membuat bantahan kepada SPR dengan mengisi borang D dan mengemukakan borang tersebut di pejabat pilihan raya negeri yang berkenaan pada hari bekerja mulai 8 pagi hingga 5 petang.
Soalan 20. Adakah sebarang bayaran atau fee dikenakan kepada bantahan yang dibuat? Jawapannya, fee sebanyak RM10 akan dikenakan bagi setiap nama yang dibantah. Kewajiban pada negara. Kita teruskan ke soalan 21. Adakah pembantah boleh membuat rayuan sekiranya bantahan ditolak? Jawapannya, ya. Kita teruskan ke soalan 22. Adakah sebarang bayaran atau fee dikenakan kepada rayuan yang dibuat? Jawapannya, fee sebanyak RM5 akan dikenakan setiap rayuan. Okey, 2 soalan lagi ditambah menjadikan 22 soalan telah dijawab. Terdapat 3 lagi soalan yang kita akan jawab. Kita ke 2 soalan lagi. Soalan 23. Adakah pelaksanaan pengundi 18 tahun akan memberi kesan terhadap peratus keluar mengundi di sesuatu pilihan raya yang diadakan? Jawapannya, peratusan keluar mengundi adalah bergantung kepada bilangan pemilih berdaftar yang keluar mengundi. Soalan 24. Adakah daftar pemilih 18 tahun dan PPSA akan digunakan dalam pilihan raya umum DUN Sarawak ke-12? Jawapannya, tidak. Warga negara berumur 18 tahun dan ke atas tidak layak untuk mengundi pada PRU DUN Sarawak ke-12 memandangkan DUN Sarawak dibubarkan sebelum penguatkuasaannya. SPR menggunakan daftar pemilih terkini sehingga DPT ST2 Sengkang 2021 yang diwartakan pada 26 Ogos 2021. Dan soalan terakhir, soalan ke-25. Adakah daftar pemilih 18 tahun dan PPSA akan digunakan dalam pilihan raya umum ke-15? Jawapannya, ya, bagi PRU ke-15 setelah pendaftaran pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik dikuatkuasakan dan tertakluk kepada daftar pemilih tambahan terkini yang telah diperlakukan. Okey, baiklah. 25 soalan saya dah jawab. So, pada PRU ke-15 kali ini, sebanyak 21.1 juta pemilih dan 1.4 jutanya adalah pengundi baru. So, jumlah paling ramai dalam sejarah pilihan raya di negara kita, Malaysia. So, undi 18 ini juga dikatakan bakal menentukan pola geopolitik negara selepas ini berdasarkan jumlah mereka yang mampu memberikan kesan kepada setiap calon yang bertanding. Apabila kelayakan dibuka pada usia 18 ke 20 tahun, ia merupakan satu cabaran kepada bukan sahaja parti-parti politik tetapi juga kepada sistem pentadbiran kerana golongan ini masih mentah dalam banyak aspek terutama masa depan negara. Tetapi remaja-remaja sekarang telah mempunyai kematangan dalam soal memilih kerajaan baru. Bukan perkara main-main kerana tersilap pilih banyak ruginya. So, pandai-pandailah semua memilih siapakah yang akan mentadbir negara. Selamat mengundi daripada Abang Isay. Marilah mari kita mengundi. Bye-bye.